Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamullahi alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayatuhal jamaah, haya bina sawiyan. Sanabda hadhihi al-halaqah awil hadzal majlis bi qiraat Ummul Quran. Kita mulai majlis kita, halaqah kita dengan membaca Ummul Quran ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'i salihin wa abaina wa li ummahatina wa lidhawi huquqi alaina wa lisa'ilil muslimin min masyarikil ardi ila magharibiha. Sya'ulillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi, telah bersaksi, sedang dan terus bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tiada satu pun yang berhak dipersekutukan dengannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, sedang, terus dan terus bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, utusannya, hambanya Allah. Wa usallimu wa usallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa dan kepimpinannya, hafizahullah, hafizahumullah, wa ra'ahumullah. Seterusnya hadirin dan hadirat, datuk datin, tuan-tuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, saudaraku, saudariku fil iman wal akidah, didoakan kebaikan, al-khair, al-yus, kemudahan, as-salamah, keselamatan, al-barakah, keberkatan, as-sihah, kesihatan, fi hayatid dunya ila yaumil qiyamah, dan kehidupan sementara dunia ini sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Luar biasa, syukur, alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita melihat pada muka surat 19 fi safhah 19. Doa dan zikir berpisah tiada. Doa dan zikir berpisah tiada. Ni hashtag lah tuan-tuan ni. Ni anak-anak muda zaman milenium ni. Dia tanda pagar tu. Tuan-tuan, ibu dan ayah yang ada Facebook, saya tak pasti siapa yang ada Facebook kan. Instagram level-level kita ni tak ada lah kan.
Bolehlah buat hashtag. Hashtag tu tanggapan erat, doa zikir berpisah tiada. Kan. Ni dakwah cara milenium ni. Macam ni lah zaman-zaman Covid ni, hashtag kita jaga kita, Allah jaga kita, rakyat jaga rakyat. Doa dan zikir berpisah tiada. Benar tuan-tuan sedang jemaah. Doa dan zikir kedua-duanya adalah suatu yang berhubung kait, yang sentiasa berkait antara satu dengan yang lain. Doa merupakan interaksi intim seorang hamba dengan Tuhannya. Zikir adalah cara ataupun metod yang diajar bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Sama-sama kita baca. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah ampunkanlah, maafkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku dan bagi sekalian orang-orang mukmin pada hari berlakunya hari penghisapan. Surat Ibrahim ayat 41. Ini doa seperti mana yang pernah kita bincangkan dulu tuan-tuan. Ini adalah doa maksur pembahagian yang pertama. Cukup bagus kita baca doa ni tanpa kita mengubahkan mana ayat. Lepas ayat itu kita baca terus pun tak apa, tak ada masalah. Dapat pahala membaca Quran dan dapat pahala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan kita minta ampun kepada diri kita dan kepada kedua ibu bapa kita, bahkan sekalian orang mukmin. Nanti di hari penghisapan, kita biasa dengar tuan-tuan, hari penghisapan kita biasa dengar soal jawab ni, soalan-soalan bocor di alam barzah. Sebenarnya ada soalan bocor di Mahkamah Agung Rabbul Jalil. Ni kena buat satu kuliah lain. Satu hadis kursi yang panjang. Soalan tu dah bocor dah. Soalan bocor di alam kubur kita dah tahu. Ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka. Di antara soalan-soalannya yang mana jawapannya bukan pasal kita paitah fasih bercakap Arab, bukan. Kan? Best lah. Antal Arab boleh cakap Arab, boleh jawab dalam kubur. Tak, yang akan menjawab itu ialah amalan. Yang menjawab itu adalah amalan. Sama juga di padang mahsyar pada hari pembalasan, pada hari Mahkamah Agung Rabbul Jalil, pada hari penghisapan, yang akan berlaku ialah beberapa soalan. Antara yang saya masih ingat dalam hadis kursi yang panjang riwayat daripada Imam At-Tirmizi, setiap daripada kita sedang jemaah akan dibentangkan tis'atan wa tis'ina sijilan. Kita semua ni akan dibentangkan di hadapan Allah 99
sijilan. Apa sijilan itu? Catitan, rakib dan atid. Bermula daripada kita balik sampai nafas kita yang terakhir. Dicatatnya kebaikan dan keburukan yang kita buat siang, malam, pagi, petang, tua, muda, sihat, sakit, bermukim, bermusafir, dalam masjid, luar masjid, semuanya dicatat oleh malaikat Allah, namanya malaikat hafazah. Maka datanglah soalan pertama dalam kitab hadis kursi itu. Dalam hadis kursi itu apa? Allah akan tanya, atunkiru syai'an min hadha. Saya ambil dia punya syahid dalam hadis itu. Lelaki, adakah engkau nak menafikan semua ini? Dalam syarah hadis sebut tuan, pelik, agak pelik kan. Apa yang kita daripada umur 15 tahun orang lelaki kan, perempuan awal lagi, sampai kita meninggal umur takdirkan umur 80 tahun, 70 tahun, 60 kita meninggal kan, 99 sijilan itu dia lalu sekejap. Sap. Saya baru ni ada dengar satu ceramah satu ustaz kan. Dia cerita kawan dia dah meninggal. Subhanallah, Allah SWT mungkin bagi maunah kepada dia. Dia pernah sempat mati sekejap, kena hidup balik. Dia mati macam mana tu tuan-tuan? Tu yang pakai alat dada tu, zap tu. Dia kata, dia sharing. Dia kata dalam tempoh tu, dia tanya, apa Syekh, apa yang hantar berlaku pada hantar? Dia kata, dia nampak Allah SWT nampakkan kepada diri semua yang telah dia buat daripada dia balik tu, dalam masa tempoh sekejap tu, dia main video. Dia macam dinampakkan apa yang amal-amal kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT tak mustahil. Tuan-tuan pernah ikut kursus kan? Saya dulu pernah berkhidmat tuan-tuan, kursus kan. Kursus 3 hari kan. Masa 3 hari tu adalah yang diamanahkan ni tukang ambil gambar, cameraman kan. Nanti pada hujung hari kursus, sebelum nak perasmian penutupan tu, sebelum big boss nak berucap kan, adalah geng-geng IT ni dia akan buat video. Kemudian dia akan pastikan seluruh peserta yang 35 orang tu muka dia ada, tengah makan ke, tengah main sukan ke. Dia memang macam itulah. Ini sumber manusia kan. Jadi sebelum bos nak berucap tuan, dia akan mainkan, dia akan keluarkan sesi apa. Jadi bos yang baru datang hujung-hujung ni lah. Jadi bos dalam tempoh 2 minit tak sampai 2 minit tu, dia akan tengok video dengan iringan muzik apa yang telah berlaku selama 3 hari. Tuan-tuan kemudian bos ni adalah tag ucapan, kadang-kadang disebut apa yang dia lihat pada gambar tu. Tu dunia tuan-tuan, alam dunia lain. Alam akhirat, subhanallah, luar biasa. Dibentang ke atas lelaki itu pada hari Hisab 99 sijilan. Maka soalan pertama yang akan Allah tanya kepada kita, yang akan ditanya tuan-tuan, ialah atunkiru syai'an min hadha. Lelaki, semua yang telah kau lihat ni, adakah engkau ingin menafikannya? Atunkiru min hadha. Tuan-tuan, maka kita akan jawab, qalu la ya Rabb, tidak wahai Allah. 99 apa yang kita buat masa muda, masa bujang, masa kita duduk sorang-sorang, masa kita bermusafir, masa kita ada kuasa, apa yang kita putuskan, semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu doa surah Ibrahim ayat 41 ni ayuh kita hafal. Dan sebab apa Ustaz? Dia fokus go into detail kepada apa? Yauma yakumul hisab. Masa perbicaraan yang dahsyat itu, Mahkamah Agung Rabbul Jalil yang Maha Adil itu, kita dalam situasi yang getir dan kerusingan yang besar. Ketika soal jawab di hadapan Allah SWT, kita minta Allah SWT ampunkan kita. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Allahu Akbar. Cerita tentang hari penghisapan. Dalam matan hadis kursi tersebut tuan-tuan, Nabi kata apa? Akan dipilih setiap daripada umatku
maka dia akan bentang ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Tuan-tuan, seluruh makhluk menyaksikan perbicaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang soalan pertama, datang soalan kedua, datang soalan ketiga, ada 4 soalan. Kita akan bincang pada sesi yang lain. Subhanallah, suasana yang cukup getir. Allah bertanya live kepada kita. Maka oleh sebab tuan-tuan, tengok pada nota kita muka surat 19, ulangilah lafaz taubatmu. Allahu akbar. Ulangilah lafaz taubatmu. Taubat ni tuan-tuan, kita patah balik. Berkaitan dengan taubat muka surat 19 ni, boleh fokus kepada muka surat 6. Muka surat 6, Sayyidil Istighfar. Sayyidil Istighfar. Nabi ajar kita tuan-tuan, di kalangan ucapan istighfar ni, yang menjadi ketua, yang menjadi penghulu, yang menjadi ketua kelas, istighfar ini. Muka surat 6 ni. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfar an yakunal abd, an yaqulal abdu. Daripada Syaddad bin Aus, yang Allah redha ke atasnya, sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu bagi istighfar tatkala seorang hamba membaca. Jom kita baca sama-sama tuan-tuan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang menjadikan aku, sedang aku adalah hamba-Mu. Aku dalam genggaman-Mu, dan di dalam perjanjian setia beriman dan taat sekuat mampuku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang telah aku lakukan, dan aku mengakui atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku mengaku segala dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan. Baca Sayyidul Istighfar ni lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali, insya-Allah dia cover. Subuh cover sampai petang, asar tu dia cover sampai malam. Membaca Sayyidul Istighfar. Maka tuan-tuan, muka surat 19, ulangilah lafaz taubatmu. Istighfar, astaghfirullahalazim. Allahu akbar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan, ikonik kita. Nabi kata apa? Wallahi la astaghfirannallaha fil yaum. Demi Allah, tidak aku memohon ampun kepada Allah sehari semalam 70 marratan. Aktsara min 70 marratan fi riwayatin 100 marrah. Maka SAW, Nabi SAW kata, demi Allah aku tidak memohon ampun kepada Allah sehari semalam lebih 70 kali. Dan satu riwayat mengatakan Nabi beristighfar 100 kali. Bayangkan Nabi isterinya berbilang-bilang. Kan? Ceritakan dia punya ni masa dia, bayang Nabi SAW asal keluar rumahnya, sahabat mengerumuni. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asal Nabi keluar ikut, kan? Bayangkan tuan-tuan, Nabi ketua negara, Nabi SAW tempat rujukan orang, tuan-tuan. Nabi SAW maksum.
Isterinya pernah sebut, tak kala Nabi qiyam di waktu malam dengan qiyam yang lama. Apalagi nak solat, wahai Rasulullah, wahai kekasihku. Apalagi nak semayang, apalagi nak doa. Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan Allah akan dosamu yang dulu, kini dan yang akan datang. Nak solat apa lagi? Tuan-tuan sidang jemaah, Nabi SAW orang pertama akan masuk syurga. Nabi SAW di kalangan para rasul, dia ketua kelas, wa sayyiduhum, ketua bagi para nabi dan para rasul. Nabi Allah Adam lahir dulu, Nabi Allah Adam tuan-tuan nampak nur Muhammad di syurga. Tiba-tiba Nabi dalam bab istighfar ini, Nabi sebut apa? Aku beristighfar 70 kali lebih, 100 kali sehari semalam. Bahkan yang menarik, hadis berkaitan dengan istighfar ini, Nabi mulai dengan perkataan wallahi. Tuan-tuan yang pernah duduk negara Arab kan, saya pernah duduk negara Arab di Mesir. Tuan, kadang macam ni kan, dia nak minum air dia bersumpah kan, Allah tahu berat ni. Tapi dia orang ni Arab jahil lah, Arab kampung, Arab kan, sikit-sikit nak bersumpah kan, tak perlu kan. Orang Arab sikit nak bersumpah wallahi 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 kan. Ini bersumpah ni al-qasam. Bersumpah ada 3 lafaz, wallahi, tallahi, billahi. Hati-hati ada orang bersumpah kan, dia bersumpah ni wallah, sungguh dia, tapi dia sengaja tak letak hi kat bawah tu. Dia terlepas kan. Tallah tu dengan Allah, tallah, tapi dia tak sebut tallahi tu, tak habis. Cerdik dia tuan. Dia tak kena. Nak bersumpah betul-betul wallahi, tallahi, billahi. Dia sumpah billah. Tak pakai, dia kena baris bawah tu kena sebut. Nabi SAW sebut wallahi. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, para ulama dalam syarah hadis sebut, Nabi tak sebut wallahi pun dah jadi, Nabi sebut jadi hadis lah, Nabi sebut jadi sunnah qauliyah. Namun Nabi nak sebutkan penegasan, litaukid, bahawa pentingnya istighfar ini dengan bilangan yang banyak. Dalam bilangan yang banyak. Allahu Akbar. Istighfar kena level kita lah tuan-tuan, akhir zaman ni lebihlah daripada 100, lebihlah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikrarkan bai'ahmu, la ilaha illallah. Allah tuan, ialah sama-sama kita muhasabah dalam bab ni tuan-tuan. Kita pengalaman alhamdulillah lah, kita semua masih lagi hidup. Saya wallahualam, saya bertanya banyak kepada orang-orang yang, sepanjang saya bertanya lah ni, saya selalu bertanya kepada orang-orang yang menghadapi saat-saat, orang yang melihat orang lain menghadapi saat sakaratul maut. Ni kita, maaf tuan-tuan, kita sebut ni sebab kita belum sakaratul maut lagi, nazak pun belum. Mungkin ada yang pernah nazak, Allah siapkan baliklah. Apa dia tuan-tuan? Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah atau kama qala, masuk syurga Allah SWT. Saya pernah menghadapi dan melihat tuan-tuan dan mendengar cerita 2 situasi. Orang membaca syahadah sebelum meninggal, yang lain tak ada. Yang lain sekadar meninggal macam tu je, meninggal pada hari yang baik dan semuanya. Ayuh tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya mengajak, ayuh tuan-tuan, kita pastikan akhir kalam kita tuan-tuan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Antaranya ustaz, antara cara yang boleh kita buat ialah kita zikirkan tahlil ini berbanyak-banyak. Tahlilkan zikir ini berbanyak-banyak. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Dulu semula-mula saya mari di sini tuan, saya ada menceritakan tentang yang seorang yang saya kenal, dia telah membaca tahlil fidak 70,000 kepada orang lain. Tak sampai 24 jam, almarhum Tuan Haji Khalid ini, tak sampai 24 jam, malam tu dia kena serangan jantung. Lepas tahajud dia meninggal. Besoknya orang bacakan untuk dia 70,000 tahlil fidak. Orang zikirkan la ilah, pahalanya didoakan kepada beliau. Allahu Akbar. Saya tulis dalam Facebook saya tuan-tuan, kama tadi nutudan. Saya tulis bagimu 70k, esok bagiku 70k. Orang tanya sebab apa? Itu tahlil fidak.
Di Al-Jandrami ada dia buat amalan itu. Subhanallah tuan-tuan. Ini tuan-tuan sidang Jumaat mati Allah SWT, banyakkanlah zikir la ilaha illallah. Kena ada tuan-tuan koleksi kita. Ada waktu-waktu tentu banyakkan zikir la ilaha illallah. Yang ketiga tuan-tuan sidang Jumaat mati Allah Subhanahu Wa Taala, rasakanlah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah sayyidina pun boleh, tak tambah pun boleh. Tambah lagi bagus. Sebagai suatu penghormatan kepada Rasulullah SAW, kerana segala bentuk penghormatan, ketinggian, keagungan milik Rasulullah SAW. Dan sebab apa Ustaz cakap macam tu? Allah sendiri sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut, sesungguhnya Rasulullah ni pada akhlak, pada level akhlak moral yang azim, yang tinggi. Sebab tu kita tak boleh terima bila mana ada orang mengatakan Rasulullah hijrah ni macam pelarian. Dalam konteks kita yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Rasulullah, hampir kepada ni, kita segala keagungan, kehaibatan, kemuliaan Rasulullah SAW. Kalau orang pelarian ni kan, dulu berlaku dekat Langkawi kau lah, orang tak nak bagi masuk negara kita, orang tak bagi, orang halau lagi. Rasulullah kan, baca dalam sejarah kan, kita baca sejarah, ya Allah, yang panjat atas pokok kurma tu Yahudi, la ilallah. Cari mana Rasulullah, zaman dulu kan tak ada teropong. Tuan-tuan, berapa masa 2-3 hari sebelum Nabi Rasulullah orang nak datang. Itu bukan pelarian kan, welcoming. Bahkan berebut para sahabat nak pilih Abu Ayyub Ansar, nak pilih rumah saya Rasulullah. Ya Allah tuan-tuan, pelarian tak dapat begitu. Itu nak cerita. Segala kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat siapa Ustaz? Pasal kita semua nak dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tengah tu surah Ibrahim ayat 40. Rupanya ni doa ni berkaitan dengan doa atas. Dimula dengan doa ni sambung dengan doa atas kan. Rabbi ja'alni muqimas salah. Sambung tuan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, jadikanlah aku senantiasa istiqamah mendirikan solat dan juga keturunan zuriatku. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Allahu Akbar. Ini doa, sambung pula doa ke atas dulu 41 tuan-tuan. Doa maksur daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajar kita doa para nabi, dan doa itu dimasukkan dalam Al-Quran, dan kita dibaca sebagai doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4, nombor 5 dengan nombor 6 ini adalah zikir yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bilangannya telah tetap selepas solat. Subhanallah 33 kali tasbih, alhamdulillah tahmid selepas solat 33, Allahu Akbar takbir 33. Ini amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tak dapat tidak selepas setiap kali solat kita amalkan insya-Allah. Tasbih subhanallah mensucikan Allah, tahmid alhamdulillah menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan dan kebesaran Allah dengan menyebut takbir Allahu Akbar. Dan tahmid ini alhamdulillah, Ustaz teringat akan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada para sahabat, ada satu golongan
Orang ni akan masuk syurga Allah SWT daripada mana pintu yang dia nak masuk, dia boleh masuk. Nabi SAW memperkenalkan dia dengan golongan Al-Hamadun. Sahabat tanya, man humul hamadun? Alladzina yashkurunallaha fi kulli ahwal. Mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal keadaan. Kan? Bersyukur kepada Allah dalam semua hal keadaan. Kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah ni biasa. Kan? Lapar, baca doa, makan, lepas makan hilang lapar. Minum air, baca doa, hilang haus, minum. Kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tu biasa. Yang dimasukkan dalam hadis ni al-hamadun ni ialah ketika mendapat nikmat dan merasai nikmat, menzahirkan kesyukuran, mengucapkan tahmid, dan tak kala ditimpa dengan musibah. Tuan-tuan, ditimpa dengan musibah, selain sebut istirja, dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Diuji, dia bersyukur kerana teringat pahala kepada bersabar kepada ujian, bersabar kepada musibah, maka Allah akan bagi gantian yang lebih baik. Ni tuan, ni the next level lah. Next level, diuji dengan kesukaran, kepayahan, tetap mengucapkan hamdallah, memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai muka surat 19 sebagai pengulangan. Kita pergi kepada muka surat 22. Ni doa tuan-tuan. Saya ada ijazah doa ni, saya nak ijazah kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca tuan-tuan. Ni isteri kita sakit, suami kita sakit, cucu kita sakit. Baru ni anak saya tuan-tuan, dia pergi, ialah ni hati-hati maklumat, dia berhenti dekat satu NNR. Kita pergi bilik air. Kan nak pergi NNR bilik air tu, dia ada pokok-pokok kan. Dia adab tuan-tuan, malam-malam ni dia tak boleh petik pokok, pakai petik pokok. Daun-daun tu, anak kita, adik kita punya anak ni kecil lagi, baru dah jam 4 kan. Dia pergi duduk, kata dia gatai lah malam ni, tengah malam pergi petik daun kan. Kita pun kita sedang macam dah duduk dalam kereta, dia diam macam ni dah kena masuk dah ni. Dah kena masuk ni kan. Baca ratib, baca doa ni kan, keluar dia. Tuan, benda tu ikut. Hati-hati, bukan boleh petik-petik malam-malam daun-daun ni tuan. Jadi kita kena senantiasa prepare. Ni doa ni tuan, bawah tu surat 22 tu, ruqyah asas pengobatan Islam yang diijazahkan oleh marhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Baik tuan-tuan, ini sebagai penutup tuan-tuan. Tuan-tuan ikut atas sekali. Allahumma ya Syafi ya Muafi, Allahumma anzil alaina dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa barakatan min barakatik wa rahmatan min rahmatik ala hadhil awja'. Kita sebut nama pesakit. Wal amrad wal asqam fatabarra birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan ke atas kami penawar daripada penawarmu, dan kesembuhan daripada kesembuhanmu, jua keberkatan dari keberkatanmu, jua rahmat daripada rahmatmu terhadap penderitaan yang dideritai oleh orang yang sakit ini. Sebut nama pesakit. Juga mereka yang lemah, sembuhkanlah. Fatabarra' ni ialah maksudnya maka sembuhkanlah, maka sembuhkanlah, maka sembuhkanlah dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha kasih belas, kasihan belas terhadap hamba-hambanya. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan sebut qabiltu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT,
Saya tengok ada yang tak ada buku ya. Allah Akbar, mungkin ada yang Ustaz tak bawa pula ada hari ni. Ada yang tak ada buku, banyak lagi yang tak ada buku. Ustaz ada? Ada, tak bawa. Dekat tuan haji belakang ada, Bilal kita ada. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah untuk Allah Subhanahu taala, ayuh kita berazam untuk memaksimalkan semua doa-doa yang ada dalam buku ini. Yang kita dah tahu, kita terus amalkan. Yang kita baru tahu, kita start untuk mula mengingat, menghafalnya dan mengamalkannya dalam semua situasi. Maka ayuh kita benar-benar menjadikan sabda Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Hari ini tuan-tuan kita akan berjuang melawan syaitan dan iblis, hawa nafsu dan dunia yang akan mengganggu kita. Pukul 9, pukul 10, pukul 11, tengah hari, zuhur, sampailah kita tidur malam ni tuan-tuan, syaitan akan ganggu kita. Maka kita lawan dia dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati keberkatan, kerahmatan, keselamatan daripada sisinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu alam. Sekadar itu pemaaf, yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'ina al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami di kategori golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, kami sedar saat datangnya kematian menjemput kami tak lama lagi, wahai Allah. Ya Allah, pilihlah kami sekalian yang hadir bersama kami di pagi hari yang penuh keberkatan ini. Ya Allah, pilihlah kami sekaliannya mati dengan caranya husnul khatimah, kematian yang baik. Jangan kau matikan kami dengan caranya su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma idfa' warfa' anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib wal masyakil was sihir wal hasud wasyaitan wal asrar wa zalim ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhil jamaah wa an hadhil qarya wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.